بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pengajian kita tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung masih lagi dalam topik wali wali nikah. Urutan wali telah kita bincang secara detail di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, lebih kurang 55 jenis wali nikah mengikut urutan. Kemudian topik yang telah kita bincang berkaitan dengan syarat nak jadi wali. Ada 10 syarat dalam kitab kita ini, 10 syarat orang yang sah menjadi wali. Kalau tak dapat syarat ini, walaupun dia bapa, maka dia tidak sah mengangkat akad nikah anak perempuannya. Itu penting, syarat sah wali yang perlu kita ambil tahu. Baik, settle syarat sah wali. Sebelum kita masuk satu lagi subtopik wali ini, iaitu 12 isu berpindahnya wali biasa ini. 54 wali ini dia berpindah kepada wali hakim. Ada 12 isu sahaja di dalam mazhab kita. Sebagai pengetahuan saja tuan-puan, kita bukan nak jadi qadhi, bukan nak jadi hakim, bukan nak jadi tu imam. Maka tak ingat 12 isu ni pun tak apalah. Ini sekadar pengetahuan kita sahaja. Sebelum kita masuk 12 isu berpindahnya wali biasa kepada qadhi ini, ada sedikit pengetahuan am juga berkaitan dengan tambahan dalam kitab kita ini, iaitu dia agak panggil tuan-puan, kita bincang malam ini dia agak tinggi sedikit, iaitu anak boleh menjadi wali kepada ibu dia. Ini dipanggil special case. Ada 4 ataupun 5 isu anak boleh jadi wali kepada ibu dia. Ini agak tinggilah dia punya perbahasan. Tapi tuan guru kita ataupun penulis kita ini, dia masukkan subtopik ini sebagai pengetahuan kepada kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syahdan, peringatan. Syahdan ini bahasa Aceh. Kalau bahasa Arab dipanggil tanbihun. Ay hadza munabbihum liman ghafala. Itu ini satu peringatan kepada mereka yang lupa dan lalai berkaitan dengan hukum syarak. Tiada sah anak menjadi wali ibunya. Ini yang biasanya, standard biasa tidak sah lah. Kerana kita duk bilang wali 54, tidak ada pun anak menjadi wali kepada ibu. Tapi ada situasi tertentu boleh anak dia jadi wali. Tiada sah anak menjadi wali ibunya melainkan pada beberapa isu sahaja, beberapa masalah sahaja. Anaklah menjadi wali ibunya. Beberapa isu, beberapa masalah, anak boleh jadi wali kepada ibunya. Ini dipanggil special case, bukan semua isu. Adapun secara biasanya memang anak tidak boleh menjadi wali kepada ibu dia, melainkan anak itu hakim ataupun qadhi. Setengahnya, sebahagian isu
Yang kata anak boleh jadi wali ni macam mana isu dia? Sebahagiannya ya 8 kalau Jawi, tapi dia tak ada Rumi lagi. Jawi ya. Jawa bahasa Jawa. Pukul 8. Rom tak ada bahasa Rom. Dia tak cetak dalam Rom. Muka surat 8 atas sekali tu, mana? Atas sekali. Kita ni diringkas lah dalam bentuk matan, tapi walaupun ringkas dia agak detail perbahasan dia. Baik, sebahagian ya, beberapa isu saja anak boleh jadi wali kepada ibu dia. Setengahnya ni sebahagian isu anaknya, yani anak perempuan itu yang jadi wali itu, anaknya anak perempuan yang nak jadi wali kepada dia ni saudara bapaknya, adik-beradik kepada bapak dia. Ini dia pening sikit tuan-puan. Sebab apa? Sebab sebenarnya perbahasan ini berlaku di dalam isu wati syubhah. Wati syubhah tu dia kitab biasa memang tidak adalah di kitab-kitab yang hasyiah, kitab yang tinggi bican wati syubhah. Jadi dalam Islam ni tuan-puan, wati ataupun jima' terbahagi kepada 3. Kena tahu dulu gambaran. Nanti pelik kalau tak tahu gambaran. Macam mana adik anak dia merupakan adik-beradik bapak dia. Ada 3 jenis wati. Munakahat ni kita dah tak belajar dah tuan-puan. Lebih-lebih lagi lah wati ni lagi kita tak belajar dah. Sebab tu kita ambil tahu saja. Modul munakahat biasa tidak ada ataupun jarang ada wati syubhah, kerana dia dalam modul yang tinggi ada wati syubhah. Wati yang pertama ataupun jima' yang pertama dipanggil jima' yang halal. Ini jima' yang pertama. Halal ini melalui akad nikah yang sah. Bahawa halal. Kita duk bincang ni cara nak menhalalkan perempuan melalui sistem munakahat yang diperuntukkan dalam agama kita. Itu dipanggil wati yang pertama, wati yang halal ataupun jima' yang halal. Jima' yang halal ini melalui cara akad nikah yang sah. Yang kedua nama dia adalah wati yang haram. Wati yang haram ini wati yang bukan melalui akad nikah yang sah, iaitu zina. Tak menikah pun, dia main bedah macam tu je. Tak ada menikah apa pun, suka sama suka, dia kata apa salah dia. Yang kalau lah suka sama suka nama zina. Kalau sebelah pihak tak suka, sebelah lagi nama rogol. Jadi wati yang haram dipanggil perbuatan wati itu adalah haram di sisi Allah Ta'ala. Yang tadi wati yang halal ada pahala. Setiap kali jima ada pahala. Sebaliknya setiap kali wati haram ini dosa direkodkan oleh Allah Ta'ala. Adapun wati halal, setiap perbuatan wati itu ada pahala. Tu wati halal ni wati yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, bahkan ada pahala. Ada yang ketiga yang kita nak bincang. Ketiga apa dia? Wati yang tidak halal dan wati tidak haram. Halal pun dah, haram pun dah. Tu dia pelik tu. Wati yang tidak halal dan tidak haram. Apa dia? Nama dia lah wati syubhah. Ni dalam kitab fiqh dia akan bertemu dengan istilah ni wati syubhah. Apa maksud wati syubhah? Wati yang tersilap. Dia sangkakan isteri dia rupanya orang lain, maka tidak haram wati itu. Tapi halal pun dah. Jangan kata halal, jangan kata apabila tersilap, tersilap, teruskan. Tak boleh. Dah tahu tersilap, dia kena berhenti segera. Jangan duk tak apalah, dah silap, dia kata. Dah tersilap sambung lagi. Haram, jadi zina separuh. Separuh zina, separuhnya syubhah. Jadi wati syubhah ini status dia tidak halal dan tidak haram, tetapi dipanggil dimuliakan. Maksud dimuliakan, anaknya kalau keluar, anak itu dinisbahkan kepada bapa, bin kepada bapa. Itu dipanggil wati yang tak halal tak haram. Tapi kalau wati haram, haram dibinkan kepada bapa. Tak boleh bin pada bapa, haram. Zina satu hal haram, dia bin pula pada bapa, 2 kali haram.
sepanjang perbuatan dia itu membinkan anak yang zina itu kepada bapa dia, haram. Bukan semata-mata zina tu haram, bin tu haram. Tetapi kalau wati syubhah, memang anak itu dia panggil sabit nasab. Dia panggil nasab itu dinisbahkan kepada orang yang tersilap. Kalau anak perempuan tu tak payah tanyalah, memang ibu dia lah, dia ibu yang melahirkan. Anak zina pun ibu dia memang ibu dia. Cuma bapa, bapa tidak ada. Anak zina dia tidak ada bapa. Walaupun memang bapa dia tu memang benih dia tidak dinisbahkan di sisi agama. Dalam mazhab Syafi'i, boleh benih orang yang berzina itu bapa tu, tapi tidak dinisbahkan bapa di sisi agama, boleh berkahwin. Mazhab lain haram berkahwin. Mazhab Syafi'i boleh berkahwin dengan bapa zina, sebab tidak dinaamkan bapa. Cuma kenapa makruh? Mazhab kita kerana benih dia makruh. Tapi mazhab lain dia haram lagi tidak sah. Tapi mazhab kita tak haram, dia makruh. Kenapa makruh tu? Makruh ni dia larangan, tapi kalau buat juga sah kerana benih dia. Cuma tidak diiktiraf oleh agama. Kenapa? Kenapa tidak follow sistem yang telah diperuntukkan. Nama benih dinasabkan kepada benih dia, kepada bin dia, mesti follow sistem, mesti ada akad nikah. Tu. Baik. Wati syubhah ni tuan-puan, lahirnya anak, maka anak itu dibinkan kepada bapa. Jadi anak bapa dia. Macam mana jadi wati syubhah? Hari ni tak berlakulah tuan-puan, memang tak nampaklah isu hari ni. Tapi orang dulu berlaku. Orang dulu ni tuan-puan, tersilap masuk bilik. Tuan guru saya cerita dulu tak ada elektrik apa. Di Thailand, dia cerita di Thailand lah, berlaku di Thailand. Dulu ni dia kata zaman dia, zaman sebelum Jepun lagi, berlaku wati syubhah, ria. Tu waktu dibahas dalam kitab ni tuan-tuan, memang dari sudut praktikalnya memang ada isu. Dia kata dulu ni, orang dulu-dulu cerita zaman dulu, dia rumah dia tidak ada bilik. Tak ada bilik. Kita pergi rumah dia, dapur pun tempat tu lah tempat tidur dia. Dewan tak ada, sama je kita masuk rumah dia. Susah hidup orang dulu tuan-tuan. Dia buat bilik macam mana? Pakai kelambu. Malam pakai kelambu lah. Ada satu kelambu hak parent, hak ibu dengan bapa dia, satu kelambu anak laki dia, satu kelambu anak perempuan dia. Kalau anak perempuan hak kahwin pula, satu kelambu dengan suami isteri. Anak hak kahwin dua laki bini ni, satu kelambu pula. Tu jadi silap masuk kelambu orang lain tu. Dia kata macam mana tersilap, tanya Tok Guru. Dia kata keluar balik pukul 1 pagi. Keluar mengetek. Mengetek juga dulu. Balik pukul 1 pagi. Lampu mana ada, tak buka lampu dah, pakai pelita je dulu. Nak cuh pelita, takut ganggu orang. Maka main rabur dalam gelak sajalah kelambu. Ingat kelambu bini dia. Rupanya masuk bukan bini dia. Ingat, tersilap belah mana yang ulama sebut? Tersilap belah suami, bukan belah isteri. Bukan belah perempuan. Walaupun perempuan tu tahu bukan suami dia, tapi perempuan diam, tetap dinamakan syubhah. Kalau suami itu, lelaki itu memang confirm, yakin, dia sangkakan ini isteri dia. Dia sangkakan isteri dia, tetap tak haram. Tetap dinamakan wati syubhah kalaulah keluarnya anak. Walaupun perempuan tu tahu ni bukan laki dia ni, dia tahu bau pun lain dia kata. Dia kenal laki dia. Jangan kata suara kena, bau pun kena. 10 meter dia kata laki aku tu. Buka keluar kereta saja dia kata aroma tu lah, aroma laki aku lah, kalau bau paik-paik tu. Tapi lelaki tu memang confirm, dia tahu ini sangka isteri dia, rupanya bukan isteri dia. Maka wati lah, selesai semua wati, baru dia tahu bahawa ini bukan isteri dia, rupanya tersilap. Maka tak haram atas lelaki, tak dinamakan zina. Tiba-tiba keluar anak, maka anak tu disebut apa? Disebut anak dia. Yang dia tersilap tadi, perempuan yang tersilap itu, maka dia kena menjalani iddah.
untuk di orang lain nak kahwin dengan isteri yang tersalah, perempuan yang tersalah tadi. Baik, isu yang pertama tuan-puan, dia kata apa? Anak dia ni saudara bapaknya. Anak dia ini adik-beradik bapak. Anak dia ini adik-beradik bapak dia, yang ni bapak perempuan tu. Macam mana cerita dia tuan-puan? Cerita dia datuk dia. Datuk dia tersilap wati diri dia. Tu kita panggil adik-beradik anak dia ni adik-beradik bapak dia. Nampak tak tuan-puan? Sebab anak dia ini nisbah kepada bapak dia adik-beradik. Bapak perempuan tu lah. Kenapa? Kerana ayah yang panggil datuk tu, ayah perempuan tu yang kita panggil datuk tu tersilap wati dia. Keluar anak tu dipanggil anak datuk. Apabila anak datuk dengan ayah kita adik-beradik. Penilah tuan-puan kan. Memang penilah ngaji munakahat ni standard lah. Sebab kita mengaji secara orang panggil isu nasab. Kalau tajuk mudah-mudah tak jadi isu. Tanggungjawab suami terhadap isteri itu mudah. Tanggungjawab isteri kepada suami itu mudah. Tak perlu fikir tu tuan-puan, mudah saja. Tahu apa tanggungjawab lelaki kepada isteri dia sebelum kahwin, dia kena tahu dah. Dalam kitab fiqh sebut awal-awal lagi, sebelum dia kahwin dia kena tahu. Kita kahwin dulu. Antara tanggungjawab, banyak tanggungjawab dia. Antara tanggungjawab laki ni tuan-puan, tanggungjawab dia terhadap isteri dia, dia nak kena pastikan isteri dia ini selesai pengetahuan ataupun ilmu berkaitan dengan basic dan agama. Apa maksud basic dan agama? Ilmu mandi wajib. Sebelum dia jimat isteri dia, dia kena tanya isteri dia dulu, pandai tak mandi wajib. Jangan buat lagi kalau tak pandai. Dia tak reti nak mandi. Tak reti nak mandi. Haram atas kita kalau isteri kita tak reti mandi wajib ataupun mandi wajib tak sempurna. Dah dia tak tahu, dia makin bedak mai hantam je mandi macam mandi biasa. Dia ibadat ni tuan-puan lain. Mandi ibadat dia beza dengan mandi adat. Beza. Jadi antara tanggungjawab laki, dia kena pastikan isteri dia selesai hal ehwal agama yang basic, yang orang panggil fardu ain. Fardu ain. Itu mudah. Apabila kita bincang yang ni, dia agak complicated sedikit tuan-puan. Saya ulang sekali lagi. Anak dia boleh jadi wali kepada dia. Isu yang pertama, anak dia ini merupakan adik-beradik dia. Kenapa? Kerana bapak dia tu, bapak perempuan tu, anak datuk dia. Apabila datuk dia wati diri dia, maka lahirlah anak. Anak siapa? Anak datuk. Apabila anak datuk dia level dengan ayah dia, adik-beradik. Maka apabila adik-beradik bapak dia, maka sekiranya bapak dia tidak ada, dia boleh menjadi wali. Urutan dia. Kalau bapak dia meninggal, datuk dia pun tak ada, maka turun kepada level satu level, iaitu level adik-beradik. Adik-beradik bapak dia. Dah bapak tak ada, datuk pun tak ada, tengok adik-beradik bapak dia. Adik-beradik bapak dia. Kenapa? Kerana anak dia ini merangkap adik-beradik bapak. Sebab apa? Sebab wati syubhah ini tuan-puan dinisbahkan kepada anak orang yang tersilap wati. Kalau datuk wati dia, perempuan tadi, datuk dia yang wati diri dia, maka keluar anak itu dinisbahkan kepada anak datuk dia. Apabila jadi anak datuk dia, maka dengan ayah dia
adik-beradik. Apabila ayah dia adik-beradik, maka situasi sekiranya ayah dia tidak ada, bapa dia pun tidak ada, maka anak dia boleh, ataupun adik-beradik ayah dia ini boleh mengganti dia sebagai wali. Bapa saudara dia panggil, tu. Jadi dia ni sebenarnya tu perempuan ni cuculah. Tu dia datuk tu, dia panggil datuk terwati cucu. Apabila datuk terwati cucu, lahirnya anak itu jadi anak datuk. Dia ada dua lah pangkat dia, anak datuk dan cucu datuk. Pangkat dua. Anak datuk, satu pangkat lagi cucu, cici. Baik. Baik, settle. Isu pertama. Yang kedua, ataupun isu yang kedua, anak boleh jadi wali. Settle yang pertama, iaitu pertama ni adik-beradik bapa dia yang akan menjadi wali. Ayah dia dah meninggal, datuk dia dah meninggal, maka urutan wali akan turun kepada adik-beradik bapa dia. Adik-beradik bapa. Sedangkan yang adik-beradik bapa dia lah anaknya sendiri merupakan adik-beradik bapaknya. Anak dia sendiri adik-beradik bapaknya. Satu level, satu nisbah anak dia, satu lagi pangkat adik-beradik bapak dia. Tu dipanggil dua level. Level pertama nisbah anak dia tu memang anak dia lah. Kalau level yang kedua nisbah anak datuk dia. Apabila dihukumkan dia anak datuk dia, maka dengan ayah dia itu adik-beradik. Jadi adik-beradik ayah dia lah anak dia tu. Sebab tu ayah anak dia boleh jadi wali sekiranya semua wali lain tidak ada. Habis yang kedua, isu yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ataupun isu yang keduanya yang boleh jadi wali, anaknya itu saudaranya, jadi adik-beradik perempuan. Anaknya itu, anak yang nak jadi wali itu adik saudaranya, yakni adik-beradiknya, adik-beradik perempuan. Anak dia ini merangkap adik-beradik dia. Anak dia merangkap adik-beradik dia. Macam mana masalah dia? Iaitu bapak dia wati syubhah, tersilap wati diri dia. Bapak dia tersilap wati diri dia. Bapak tersilap wati, sangka ibu dia rupanya anak. Maka dapat lahir anak tu anak siapa? Anak tu tetap dihukumkan anak bapak. Bukan anak zina, tidak dipanggil zina. Yang tersilap wati tidak dipanggil zina, tetap dipanggil anak bapak dia. Apabila anak bapa nisbah dengan dia, jadi adik-beradik dia, adik-beradik perempuan yang adik-beradik perempuan itu. Kalaulah dia ni situasi dia nak kahwin, boleh adik anak dia ini jadi wali kepada dia sekiranya wali-wali lain tidak ada. Bapa dia dah tidak ada, naik ke atas datuk dia tidak ada, maka turun balik kepada adik-beradik dia, abang dia. Ataupun dipanggil dah adik-beradik dia pun tidak ada, barulah turun kepada wali lain. Adik-beradik dia ini masih ada, sedangkan adik-beradik dia juga dalam masa yang sama merupakan anak dia. Ketika itulah anak dia sah menjadi wali kepada dia. Mudah saja. Macam mana situasi dia, macam mana surah dia, macam mana isu dia, bapa tersilap wati dirinya, dapat anak itu dinisbahkan kepada anak bapa, maka apabila anak bapa dengan dia jadi adik-beradik. Dalam kitab ibadat ada bincang juga tuan-tuan. Kitab ibadat kalau tuan-tuan belajar secara detail, ada bincang juga berkaitan dengan perkara batal wuduk. Ada isu perkara batal wuduk sentuh dengan anak wati syubhah. Tu akan datanglah dalam bab lain lah. Ini kita fokus kepada bab wali saja. Baik, isu yang ketiga, ataupun
ataupun anaknya yang nak jadi wali dia ni, yang boleh jadi wali itu adalah anak saudaranya, boleh juga jadi wali. Anak dia ni pangkat dia anak saudara dia. Macam mana jadi anak saudara dia? Isu dia ataupun surah dia ataupun dia panggil takdir masalah dia, adik beradik lelaki, wati syubhah diri dia. Adik beradik dia, adik beradik lelaki tersilap wati diri dia, abang dia tersilap wati diri dia, maka lahir anak tu anak siapa? Anak itu adalah anak abang dia. Apabila anak tu anak abang dia, memanglah anak dia ni sebuah dia tu anak dia lah, dia yang melahirkan. Tapi nak ceritanya dengan abang dia ni, anak ini merupakan anak abang dia. Jadi level dengan dia anak saudara dia. Dan ada urutan yang kita dah belajar 54 urutan wali itu, anak saudara boleh jadi wali sekiranya wali-wali yang wali yang lain dah habis dah. Wali yang lain dah tidak ada. Bapaknya tidak ada, datuknya tidak ada, neneknya tidak ada, turun kepada adik-beradiknya tidak ada, naik kepada bapa saudaranya tidak ada, turun kepada anak bapa saudara, ini sepupu kita. Tu urutan-urutan yang telah kita belajar. Ini ni anak saudara dia. Ataupun anak itu anak saudaranya. Jadi isu dia, abang dia ataupun adik lelaki dia tersilap wati dirinya, maka dapat anak itu dipanggil anak saudaranya. Anak dia ni level dengan abang dia, nisbah dengan dia, anak dia, dan juga dalam masa sama anak saudaranya. Anak dia dan merangkap anak saudaranya. Kenapa anak saudaranya? Nisbah bapak dia ialah abang dia, sebab abang dia yang tersilap wati. Kerana wati syubhah ini wati yang dimuliakan. Maksud dimuliakan ini dinasab, dibinkan, dibangsakan bapak dia kepada lelaki yang tersilap. Habis isu yang keempat. Ataupun anaknya itu pupunya, yakni sepupunya. Anak dia merangkap sepupu dia. Urutan wali 54 wali ni tuan-puan, sepupu juga boleh jadi wali, tapi dia kena ikut flow dia lah. Sampai 54 tu semuanya tidak ada wali, yang tinggal hanyalah sepupu, maka sepupu boleh jadi wali. Anak dia dalam masa yang sama merangkap sepupu dia. Macam mana rupa, macam mana surah, macam mana takdir masalah ataupun dipanggil macam mana isu yang boleh jadi anak dia, boleh jadi sepupu, iaitu bapa saudaranya wati syubhah dirinya. Bapa saudaranya tersilap wati, ingatkan isteri dia, rupanya dirinya, rupanya anak saudara dia. Apabila bapa saudara tersilap wati anak saudara, keluarnya anak itu dinisbahkan ke anak bapa saudara. Apabila anak bapa saudara dengan diri dia panggil sepupu. Anak bapa saudara kita dengan bapa saudara ni nisbah kita anak saudara. Bapa tu bapa saudara lah. Tapi kalau kita, level kita anak dengan anak bapa saudara, dia panggil sepupu. Baru belum dua lagi. Level dua pupu. Anak sama anak. Kita anak dengan anak bapa saudara. Anak kita dengan anak sepupu kita, dia turun generasi kedua, dipanggil dua pupu. Tu cara nak bilang. 3 pupu generasi ketiga. Dua pupu ni tuan-puan, dua pupu ni anak dua pupu. Mereka berdua ni dua pupu. Dapat anak, maka selevel anak sama anak dipanggil 3 pupu. Sampailah 4 pupu, 5 pupu. Saya tuan-puan ada 3 pupu, 4 pupu. Rapat macam bapa saudara, mak saudara. Tapi kalau tengok dia punya flow,
dah 3 pupu dah, tapi akrab itu macam adik-beradik. Orang dulu dia jaga tuan-puan, sistem nasab ini sangat diambil berat oleh orang dulu. Kenapa? Kerana afdal merapatkan, memperkukuhkan ukhuwah, sistem ukhuwah dalam keluarga, rapat. Batu orang dulu macam-macam cara dia nak berapat, antaranya dia kahwinkan jauh-jauh, bukan sepupu, 3 pupu 4 pupu dia kahwinkan. Anak dia ni dia kahwin dengan saudara mara dia, tapi yang jauh-jauh lah, bukan dekat-dekat. Kenapa? Supaya sistem itu makin dekat, makin rapat. Ziarah, saling ziarah, menziarah. Walaupun dalam seka yang sama. Sepupu tu makruh lah, 2 tak makruh lah. 2 pupu 3 pupu. Jadi sepupu dia ini, anak dia adalah sepupu dia. Ataupun isu yang terakhir, isu yang kelima, dia ada 5 isu. Ataupun anaknya, anak perempuan yang belakang nak jadi wali dia ni, anak bagi pupunya, anak bagi pupunya. Jadi anak sepupu dia, anak bagi sepupu dia. Isu yang kelima, ataupun anaknya, anak yang nak jadi wali dia ini adalah anak bagi pupunya. Anak sepupu dia panggil tuan-puan. Yang tadi sepupu kita. Sepupu kita dapat anak, nisbah anak sepupu kita dengan kita tu dipanggil anak sepupu, ataupun diringkaskan jadi anak pupu. Kalau bahasa penuh, anak sepupu. Anak tu, kita ni sebuah kita, anak sepupu kita dipanggil anak sepupu kita. Anak tu pula kalau tanya dia, ni siapa ni? Dia kata tu bapak sepupu saya. Tu orang dulu dia ingat tu, bapak sepupu, anak sepupu, sepupu. Turun. Patut ni anak 2 pupu. 2 pupu pula. Beza apa nama ni, ini sepupu saya. Turun yang kedua, ni 2 pupu saya. Maka anak 2 pupu saya dipanggil anak 2 pupu lah. Tu cara dia. Pening kan? Pening dah, kita pun dah tak tahu dah tu berapa pupu dah. Kalau hari ni orang kata ni siapa ni? Saudara. Tahulah saudara. Jadi macam mana? Tak tahu jadi-jadi. Tapi saudara ayah saya tak tahu dah jadi. Tak tahu maksudnya saudara ayah ni adik-beradik ayah ke? Saudara juga. Ataupun bapa saudara ayah ke? Saudara juga. Ataupun sepupu ayah ke? Kalau sepupu ayah, kita panggil ni sepupu ayah saya. Maksud apa? Dengan kita bapa sepupu, kita panggil ni bapa sepupu saya. Okey, isu yang terakhir, yang kelima, ataupun anaknya itu anak bagi pupu, yakni anak sepupu dia. Masalah dia macam mana? Sepupu dia wati syubhah. Sepupu dia wati syubhah dengan perempuan tu, dengan dia lah. Apabila sepupu tersilap wati, maka dapat anak. Jadi anak tu anak siapa? Anak sepupu lah. Anak sepupu tu boleh jadi wali kepada dia sekiranya wali lain tidak ada. Urutan wali yang panjang ke bawah tu sampai 54 wali. Tu anak sepupu dia. Settle. Jadi isu dia mudah saya tuan-puan. Apabila sepupu tersilap wati, maka jadilah dianya anak kita ni merangkak, satunya anak kita, yang kedua merangkak anak sepupu kita. Kalau bapa saudara tersilap wati kita, nisbah anak tu anak kita, dalam masa yang sama dia adalah sepupu kita. Kenapa? Kerana bapa saudara, anak bapa saudara. Kerana bapa saudara tersilap wati kita. Kita ni makna perempuan lah, bukan lelaki. Lelaki nak wati macam mana? Nak melawan pedang pula. Nanti duduk main kita dia tu ustaz macam mana kita ni. Bapa saudara wati kita, kita lelaki, maksud kita tu perempuan lah. Apabila bapa saudara wati kita perempuan, dapat anak itu dipanggil anak bapa saudara. Dengan kita sepupu. Sepupu kita pula tersilap wati pula. Banyak kali tersilap wati pula dengan kita. Jadi anak siapa? Anak sepupu.
Dah sepupu kita dapat anak, dengan kita dipanggil anak sepupu kita. Satunya anak kita merangkap dalam masa yang sama, anak sepupu. Habis tuan-puan, itulah dia 5 isu. Anak boleh jadi wali kepada ibu dia sekiranya wali lain tidak ada. Jangan naik kepada qadi lagi, kerana anak dia boleh jadi wali. Ini cara orang panggil check list wali. Jangan mudah naik kepada qadi. Kalau naik kepada qadi sedangkan wali dia adalah anak dia, maka tidak sah. Kalaulah dia nak kahwin, cari-cari wali, dia kata saya semua wali mati habis semua dah, naik kepada qadi lah. Sebenarnya wali masih ada, iaitu bapa anak dia itu, kerana anak dia itu diwati cubah oleh bapa dia. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, atau anaknya itu qadi. Inilah terakhir ni, yang keenam ni dia tak jadi isu lah. Dia bukan isu wati syubhah. Isu yang keenam, anak dia boleh jadi wali bukan kerana anak, bukan, tetapi kerana dia panggil jawatan. Kerana kebetulan anak dia tu menjawat jawatan qadi, maka boleh sebagai qadi mengkahwinkan ibu dia. Bukan satu anak dia, ini qadi. Mak dia ini, ibu dia ini dah cek semua wali ibu dia tidak ada. Apabila tidak ada wali, dia naik kepada qadi. Kebetulan qadi itu anak dia, maka boleh anak yang akan akad nikah ibu dia. Tu. Kenapa? Kerana anak dia jadi qadi. Macam mana dia kata anak jadi qadi? Jangan pelik pula. Ini kahwin kali ke berapa tak tahu ni. Dia kata macam mana anak jadi qadi? Bukan dia dah kahwin dah. Dia kahwin dah lah. Ni nak kahwin ke berapa dah ni? Anak dah besar dah. Kalaulah hak jenis tak pernah menikah lagi, ada anak dah, itu wati syubhah. Dia tak pernah berkahwin, macam mana ada anak? Itu wati syubhah. Kalau anak zina tak kira lah tuan-puan. Anak zina dia tak boleh jadi wali. Awal lagi. Anak zina ni, dia punya standard dia rendah tuan-puan. Sebab tu Allah Ta'ala jaga standard, orang panggil nasab keturunan. Sebab tu Allah Ta'ala tutup pintu zina. Kenapa? Apabila anak tu anak zina, lahirnya anak zina, maka kesan dia sangat besar. Antara kesan dia, anak zina ni tuan-puan, bukan kesan saja dia tak boleh diban kepada bapa dia apa, bukan itu saja, tetapi kesan diri dia. Walaupun dia alim, tetap makruh dia menjadi imam. Walaupun dia guru besar, maksud tu guru besar, alim dia, tetap anak zina makruh menjadi imam. Ini kesan besar. Kenapa? Kerana nasab dia tidak ada. Allah muliakan nasab, walaupun dia orang pakar, walaupun dia nak jenius otak dia, alim besar dia, tetap hukum tidak menghilangkan hukum diri dia. Iman anak zina antara iman yang makruh kita follow dia. Termasuk perkara yang tidak sunat kita, termasuk iman yang tak sunat kita follow. Dia ada beberapa tuan-puan kriteria iman yang tak sunat kita ikut. Kita mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, ada kriteria senarai iman yang tak sunat kita ikut. Antaranya ialah iman anak zina. Tu Allah Ta'ala jaga sangat nasab. Kesian dia. Dia tu guru besar mengajar anak murid beratus. Anak murid jadi wali Allah. Walaupun dia wali Allah, tetap makruh jadi imam. Kesian lah. Orang lain nak follow lah, dia orang alim. Tu panggil anak zina. Ni bukan anak zina, dia ada anak, wati syubhah. Tapi kalaulah dia ni ada anak, cuma wali dia dah tak ada dah, nak kahwin lain, wali lain dah semua tidak ada, dan ibu dia ni nak kahwin kali kedua, kali ketiga, semua wali lain dah tidak ada. Apabila wali lain tidak ada, naik kepada qadi. Kebetulannya qadi pada waktu itu adalah anaknya sendiri, boleh anaknya yang akad nikah dia. Jangan pelik, anak akad nikah ibu. Maknanya ibu dia nak kahwin lain, nak kahwin kali kedua, ketiga. Habis. Bila qadi, anak dia jadi qadi, anak dia akad nikah sebagai qadi itu ketika ketiadaan wali, ketika tidak ada wali-wali yang lain.
Baik habis. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak berhenti bawah tu. Adapun yang tu sifat yang mausuf, dia mahzuf. Adapun jadi adapun isu adapun masalah berpindah wali kepada qadi, maka iaitu 12 isu. Ada 12 isu, 12 masalah berpindahnya wali kepada qadi. Walaupun ada setengah isu dia wali ada, tapi berpindah kepada qadi. Isu ni tuan-tuan, kalau kita belajar, tuan-tuan akan terjawab, terungkai masalah orang kahwin di selatan Thai. Wali dia ada, ayah minta dengan ayah dia tak bagi, tak bagi kahwin. Dia colek anak dara ni kahwin di siang. Sah ataupun tidak? Pertamanya kita nak bincang sah pasal wali dia ada. Kalau tak ada wali tu tak menjadi isu lah tuan-tuan. Itu sah yang kedua. Isu yang kedua, perlu berhati-hati. Kalau sah tetapi dia orang panggil apa, akad dengan qadi ataupun imam yang tidak diiktiraf, itu tak sah juga. Itu dia ada dua isu. Kalau dia tinggalkan wali ada di Malaysia ni ataupun di kampung dia ini, dia pergi kahwin di tempat lain, wali dia ada, tempat lain itu qadi yang akad, dan qadi itu ada autoriti, ada wilayah yang sah, maka tak menjadi isu. Tapi kalaulah tuan-puan, dia pindah, dia tinggalkan wali dia pergi kahwin di tempat lain, tempat lain tu, contoh dia, isu pertama dah settle, dia boleh sah dia tinggal wali. Kita akan belajar akan datang macam mana nak sahnya. Tapi yang kedua dia sangkut, yang kedua, qadi ataupun iman yang kahwinkan itu tidak ada autoriti. Contoh di Thailand tu apa kan? Thailand ni mudah je, akak buah pokok je. Tok iman tu dia semua, dia bukan semua boleh jadi tok imam. Tapi hak sedikit tu, hak scammer tu, hak kahwin kod dam ni, hak scammer tu. Dia sana tuan-puan, dia tidak ada jabatan agama, maka dia panggil ahli syaukah. Ni kita akan bincang akan datang. Terma dia, nama dia ahli syaukah. Negara yang tidak ada jabatan agama Islam yang menguruhkan hal ehwal perkahwinan ini, maka agama memberi kepada ahli syaukah. Mana ahli syaukah ni apa dia? Orang yang dihormati, dipercayai oleh orang ramai. Contoh dia tuan-puan, dalam kampung itu di Thailand ni, dalam satu kampung, orang ramai melantik dia jadi imam. Dia bukan jabatan agama yang lantik. Dia tak ada jabatan agama dia, kerajaan Siam. Tetapi dia pakar, dia lantik seorang imam ini, walaupun tidak dilantik oleh pihak berkuasa, tapi dia orang sendiri, pakar-pakar. Maka imam itu dipanggil apa? Dipanggil ahli syaukah, ataupun tok pengulu. Dia orang ini walaupun pihak berkuasa tak melantik, tapi orang kampung anggap dia tok pengulu. Orang kampung beri autoriti kepada dia menjadi penghulu. Maka penghulu juga dipanggil ahli syaukah, orang yang diberikan kuasa, orang yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Maka ahli syaukah inilah dibenarkan untuk mengangkat, untuk menepati qadi negara yang tidak ada, negara yang bukan negara Islam. Maka iman itu boleh menepati qadi walaupun tidak ada pihak berkuasa yang melantik dia. Dia auto tuan-puan, dia berhenti. Pandai tuan-puan, setting cantik. Sebelum pukul 9 kena berhenti. Okey, dah habis dah. Jadi ada 12 isu yang kita akan bincang bulan depan. Isu yang pertamanya ialah ihram wali. Wali berada di tanah haram, niat ihram, tak habis lagi buat ihram. Kita dah nak menikah dah, tak sabar nak tunggu tok wali nak habis ihram ni, lambat. Apabila dalam ihram, dia tak boleh menjadi wali, dan diri dia sendiri tak boleh menikah. Perempuan ataupun lelaki sedang ihram tak boleh akad nikah dan tak boleh menikahkan orang. Dan dia tak boleh juga nak pas kepada orang lain, tak boleh nak wakil pada imam.
Karena diri dia tidak ada wilayah, tidak ada power, maka dia akan berpindah kepada qadi. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan, iaitu adapun wali berpindah kepada qadi, maka iaitu 12 masalah. Pertamanya ihram wali, keduanya ketiadaan wali sekali-kali. Ada 12 semua insyaAllah. Kita akan bincang secara detail bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.